Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi anbiya'il mursalin wa awliya'illahi shalihin wal ulama'il 'amilin. Summa ila arwahi masyayikhina mu'allimina wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama pada hari ini, hari yang penuh berkat ini, dan kita telah masuk fasa pertengahan dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada waktu ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sidang jemaah sekalian berkaitan dengan terkait juga dengan Ramadan. Cuma kita nak dapatkan semangat supaya pertengahan Ramadan kita diakhiri dengan penuh semangat sampai ke ujung. Saya nak bacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 123 126. Saya baca separuh sahaja dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedangkan kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu bersyukur. Tuan-tuan sedang hadirin sekalian, dalam firman ini ada satu peristiwa yang kita tahu dalam bulan Ramadan yang tak boleh kita lupakan sampai bila-bila. Dan kita telah menyaksikan baru-baru ini di negara saudara kita Palestin diserang oleh tentera Israel. Maka suasana ini sepatutnya menambah semangat kita walaupun kita jauh daripada negara tersebut. Tetapi kita teruskan dengan semangat dan usaha kita bertemu dengan Ramadan dengan lebih baik dan sentiasa mendoakan mereka. Dan kita ambil inspirasi tersebut di mana Nabi SAW dan para sahabat telah melalui satu bulan yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang panas terik. Sebab itu kita hari ini, tahun ini, kita menyambut Ramadan dalam keadaan panas, sangat panas. Ram itu panas. Kalau kita dekat negara kita, panas kita pun masih lembab. Di negara Arab Saudi khususnya, kepanasannya sangat kering. Pada tahun lepas saya sempat pergi dan sempat pergi ke maqam ataupun tempat syuhada Badar. Masih terngiang-ngiang dalam pada mata saya, dan saya dapat masuk ke dalam kawasan perkuburan itu, betul-betul tepi kubur. Kalau tuan-tuan pergi sekarang dah tak boleh masuk sebab pagar baru dan tak tahu bila boleh masuk. Dan kalau tengok daripada luar memang tak nampak kecuali pakai teropong. Jadi saya dapat masuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tuan. Dan Alhamdulillah, dia sampai ke situ dapat merasakan kami sepanjang perjalanan ke Badar itu dah jauh 2 jam perjalanan, sangat terik, padang pasir sangat kering, dan masa itu puasa.
Inggris lebih kurang hampir 40, 30, 40, 41 ke 40. Sangat panas. Dan kami sepanjang itu kami berselawat. Sebagaimana kita tahu selawat yang kita baca, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan kalau kita sambung lagi tu, kita akan, ini dipanggil salawat badar. Dalam salawat badar ni tuan-tuan berlaku pada bulan Ramadan dan peperangan. Dan beberapa mengatakan, sebahagian mengatakan kali pertama setelah berlakunya telah berlaku hijrah, yang mana secara ringkasnya ialah perjalanan setelah masa hijrah itu kaum Quraisy telah mengambil harta orang Islam, mengambil sebanyak-banyaknya harta, rumah, duit dan macam-macam. Jadi dalam peperangan Badar ini kita panggil peperangan yang tidak bersedia. Orang Islam tidak bersedia. Pada 17 Ramadan, yang mana sebahagian mengatakan berbekalkan kenderaan daripada Madinah untuk pergi ke nak mendapatkan harta rampasan, sebab orang Quraisy pergi ambil harta orang Islam, dia pergi berdagang kat Syam, dijual barang tu kat Syam, so balik bawa hasil dagangan. Maka orang Islam nak ambil balik harta tersebut, untuk ambil balik semula harta kita. Maka perginya tadi itu tujuannya ambil harta orang Islam, bukan nak berperang. Tapi apabila dalam menuju ke sana tersebut timbullah berbagai-bagai isu. Akhirnya orang Quraisy dapat maklumat orang Islam nak serang orang Quraisy. Akhirnya datang timbul kafilah dagangan tersebut, beberapa orang sahaja, tapi datang daripada Mekah tolong, sehingga 1000 orang bertemu dengan 313 orang lebih kurang tentera Islam, yang mana berbekalkan lebih kurang 70 ekor unta dan 2 ekor kuda, dan tidak ada persiapan berperang. Mungkin akan bawa pisau gitu saja kan, tak ada bawa pedang, tak ada bawa perisai, tak ada bawa apa, pakaian biasa sahaja. Dalam suasana begini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, diabadikan tentang peristiwa Badar ini sangat penting tuan-tuan. Sebab dalam bulan Ramadan berperang dalam keadaan tidak bersedia. Tetapi sangat penting untuk kita tahu bahawa ketika mana turunnya perintah untuk berperang, bijaknya Rasulullah SAW ini, bila dapat turun perintah perang, Rasulullah tak terus berjumpa dengan para sahabat. Tak terus, wahai para sahabat, saya dapat wahyu kita berperang. Tak ada. Rasulullah panggil sebahagian sahabat yang dipercayai, dia tanya, sekiranya kalau kita berperang ni boleh ke? Sebab diserang 1000 lawan 313, takkan duduk saja, mana kena isytihar perang. Dah dapat perintah perang daripada Allah dengan 313. Maka sahabat yang di golongan pertama menjawab, ya Rasulullah, ini penting tuan-tuan, dalam mengikut menjadi umat Nabi SAW, kita mendukung Nabi, wa nasaruhu, kita membantu Nabi dalam semua keadaan. Walaupun Nabi SAW tidak ada pada waktu ini, tetapi semangat itu masih ada. Kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bertemu dengan sahabat, adakah kamu bersedia kalau sekiranya kita berperang? Bangun seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, sekiranya kami disuruh untuk berperang, kami akan bersama dengan kamu sampai kami mati. Rasulullah mendengar jawapan itu, Rasulullah sangat terharu. Rasulullah panggil lagi satu kumpulan, wahai para sahabat sekalian, sekiranya kalau kita ni pergi perang, kamu nak ikut ke? Kata sahabat ini, kumpulan ini, dia kata, ya Rasulullah, kami tidak seperti kaum Israel, Bani Israel. Kami tidak seperti mereka. Mereka itu berpaling tadah terhadap nabi-nabi mereka, tetapi kami di bawah, kami sebagai umat kamu, sebagai sahabat kamu, kami setia bersama kamu, walaupun kami tidak ada peralatan, tidak ada persediaan, tetapi kami akan berjuang denganmu sampai mati. Tengok tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi sangat bersemangat. Kita dibekalkan untuk kita berpuasa terus. Syiar Islam itu dengan kita berpuasa, maka apalah sangat kita hanya berpuasa saja. Dan sahabat lain, sahabat Rasulullah SAW itu berperang dan pertahanan mereka, menggadaikan nyawa mereka.
Antara sahabat utama ialah Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, orang besar, Sayyidina Hamzah, Zubair bin Awwam dan sebagainya. Dan ayat ini tuan-tuan, dalam peperangan ini, kalau sebagaimana kita tahu, saya ingat lagi, Ustaz Tuan diceritakan tentang saya duduk kat atas satu bukit lebih tinggi sedikit. Di sinilah Rasulullah membaca doa, dan Rasulullah di bawah, di lembah itu ada satu telaga, itu bagi Bi'r Badar. Di situ pertemuan, dan ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, "Idz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu bertakwa kepada Allah, wahai Muhammad, cakap pada orang beriman, kalau sekiranya Allah Ta'ala turunkan 3,000 tentera malaikat untuk membantu kamu, cukup ke? Allah Ta'ala, wahai Muhammad, bagi tahu kepada orang mukmin, kalau kamu berperang, kamu 313, tapi aku bantu dengan 3,000 orang malaikat tentera, cukup ke? Kata Allah Ta'ala. Allah dengan begitu bangga menyebut itu. Maka sebenarnya dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, "Bala in tasbiru wa tattaqu." Ini penting tuan-tuan, dalam mendukung agama Islam ini mesti kita wa tattaqu wa tasbiru, bertakwa dan bersabar terhadap apa yang berlaku terhadap kita. Maka kita akan dapat pertolongan Allah Ta'ala. Dan Allah kata, "Wa ma ja'a," dan Allah Ta'ala kata, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdibkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin." Sedangkan pada waktu berlakunya peperangan itu, turun malaikat daripada bukit sebelah kanan. Kalau tuan-tuan duduk sampai kat sana, pergi tuan-tuan, duduk kat situ, sebelah kanan ada satu bukit. Bukit tu macam bukit berpasir. Biasa kita tengok bukit batu, tetapi ada satu bukit berpasir. Di situ turunnya malaikat, 5,000 tentera malaikat berkuda membantu dalam peperangan Badar. Itu panjang cerita kalau kita nak cerita. Dan orang musuh Islam turun daripada sebelah kiri, bertemu di wadi itu. Rasulullah duduk atas satu bukit kecil, Rasulullah berdoa sehingga jatuh rida Rasulullah, kerana Rasulullah mengata, Ya Allah, sekiranya dalam peperangan ini tidak menang, kalau sekiranya dalam peperangan ini kau tidak bantu aku, maka tidak ada lagi umat manusia atau manusia akan menyembah. Sehingga Allah menurunkan bantuan kepada tentera Islam dan menang, dan mati 70 orang Quraisy dan beberapa orang 14 sahabat yang gugur syahid di Badar. Dan bila tuan-tuan pergi ke kubur, itu ada satu tempat Rasulullah menyandang satu batu, dan depan itu makam para syuhada Badar, dan Rasulullah sangat sedih dengan kematian tersebut. Jadi tuan-tuan, dalam menyelusuri dalam peperangan Badar ini, untuk kita mengambil semangat dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, ada satu lagi ayat yang saya suka untuk pairingkan dia dengan peristiwa berlaku dalam peperangan Badar dengan satu lagi peperangan, dia panggil peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini berlaku pada waktu Fathul Makkah pada 10 Syawal. Maka berlaku berapa tuan-tuan? Tentera Islam terbalik. Dalam peperangan Badar, tentera Islam 313, musuh 1,000, 3 kali ganda. Tetapi dalam perang Hunain, tentera Islam ramai, 20,000 orang, tentera kufar 12,000 orang. Tetapi tuan-tuan, dalam peperangan Hunain hampir kalah. Tentera Islam 20,000 orang, tentera kafir 12,000, hampir kalah. Kenapa? Allah Ta'ala petik, Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran ayat yang kita baca tadi dalam peristiwa Badar, laqad nasarakumullahu bi Badrin, Allah telah memenangkan kamu dalam peperangan Badar, wa antum adillah. Ini penting, wa antum adillah. Apabila Allah telah memenangkan kamu, kenapa Allah menangkan kamu? Kerana kamu rasa ketika itu kamu sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam perang Hunain, Allah Ta'ala sebut ayat yang hampir sama, laqad nasarakumullah, sama juga ayat, fi mawatin kathiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Dalam peperangan Hunain, kata Allah Ta'ala, aku juga telah memenangkan kamu dalam banyak peperangan, tetapi lain sedikit dalam perang Hunain. Wa yawma Hunain
dalam peperangan Hunain ini lain sikit. Idh a'jabatkum, tentera Islam rasa bangga. Kenapa? 20,000 orang. Maka Allah Ta'ala kalah pada peringkat yang pertama. Idh a'jabatkum katharatukum, apabila tentera Islam merasakan dirinya hebat, kuat, maka Allah kalahkan pada peringkat yang pertama. Maka apa yang kita boleh dapat daripada dua peristiwa ini dalam kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan? Jangan kita rasa diri kita hebat dengan kesihatan kita, dengan masa kita, dengan duit kita, dengan sebagainya. Jangan rasa kita mempunyai daya upaya. Semua itu adalah nasarakumullah, Allah yang bantu, Allah yang tolong. Maka dengan pertolongan Allah menyebabkan kita boleh bangun tahajud. Dengan pertolongan Allah kita boleh istighfar. Dengan pertolongan Allah juga Allah boleh bagi kita masuk dalam Lailatul Qadar dan sebagainya. Maka kedua-dua ayat ini kita kena ingat bahawa dalam peperangan kita nampak dalam peperangan yang fizikal, tetapi kita berperang dengan hawa nafsu kita. Kita mampu untuk bertemu dengan hawa nafsu kita, menghadapi hawa nafsu kita. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak akan mampu untuk menghadapi. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati kita dalam bulan Ramadan, memberi kemampuan kita untuk berpuasa dan beramal ibadah. Dan juga insya-Allah Allah Ta'ala menyampaikan kita Lailatul Qadar, dan pada malam Lailatul Qadar yang paling terbaik, kata Nabi SAW, berdoa banyaklah kita dengan kalimat Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu, memperbanyakkan istighfar dan taubat pada malam tersebut. Insya-Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.